Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengabdikan diri kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah telah memberitahu kepada kita di kalangan manusia. Allah Ta'ala menyebut dengan firman-Nya, wal 'asr, demi masa, sepanjang masa dan seluruh masa, sama ada dunia atau akhirat. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia menuju kepada kerugian. Sama ada kerugian, ketidaktentraman, ketidakbahagiaan, semua dalam keadaan keluh kesah. Dan di hari akhirat esok, semua manusia ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menuju kepada neraka. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia di dalam kerugian, rugi. Jadi dengan makna semua manusia akan menuju kepada neraka. Tak kira siapa, tak kira siapa. Jadi kalau macam itu, maka kita mesti berfikir, apakah jalan yang akan menyelamatkan kita daripada dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebut orang yang selamat ialah illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman, orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahawa wujudnya syurga dan neraka, bahawa dia yakin bahawa dia adalah hamba Allah yang mesti menjadikan dirinya hamba dan patuh kepada kehendak Allah Ta'ala. Itu orang yang beriman. Kalau kita lihat di segenap zaman, adakah orang beriman lebih banyak daripada orang yang tidak beriman? Atau orang yang tidak beriman lebih banyak daripada orang yang beriman? Allah Ta'ala telah menceritakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikitlah hamba-hambaku yang bersyukur. Dan Allah Ta'ala menyebut, wa qalilan ma yu'minun, dan sedikit sangatlah mereka-mereka yang beriman. Jadi Allah Ta'ala dah cerita dah sikit di kalangan manusia. Apakah buktinya sedikit manusia yang beriman? Cuba kita lihat
sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh menyeru kaumnya selama 950 tahun. Nabi ini mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah, ikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Hanya yang menerima seruan Nabi Nuh ialah 40 orang lelaki dan 40 orang perempuan. Hanya 80 orang dalam masa 950 tahun. Dan ada yang mengatakan bahawa yang mengikut Nabi Nuh itu sebenarnya ialah 12 orang lelaki dan 12 orang perempuan sahaja. Hanya menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam ialah 24 orang. Itu nak menunjuk kata sikitnya orang-orang yang beriman dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang tidak mengikut Nabi Nuh yang banyak itu ialah isteri Nabi Nuh. Dan di antara orang yang tidak mengikut Nabi Nuh itu ialah anak Nabi Nuh sendiri. Sehingga Nabi Nuh merayu memanggil anaknya, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, marilah naik kapal bersama kami. Dia kata dengan anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Walaupun dia melihat banjir yang besar, yang dahsyat, membawa kematian menyeluruh, tapi anak dia kata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan lari naik ke bukit yang akan menyelamatkan aku daripada air. Lalu Nabi Nuh menjawab, la asimal yawma min amrillah. Tidak ada yang selamat hari ini daripada urusan Allah, daripada bala Allah. Tengah duk cakap, maka ombak besar datang, menghilangkan pandangan Nabi Nuh daripada anak. Orang yang mengikut Nabi Nuh hanya sedikit. Maka orang yang mengikut Nabi Nuh itu sahajalah yang selamat. Walaupun isteri Nabi Nuh, tapi kerana dia tidak mengikut Nabi Nuh, dia dibinasakan oleh Allah di dunia dan dimasukkan ke neraka di hari akhirat. Begitu juga anak Nabi Nuh, maka dia ditenggelamkan di dunia dan dia diazab di hari akhirat. Walaupun Nabi Nuh simpati kepada anaknya. Lalu Nabi Nuh setelah banjir selesai, Nabi Nuh berkata, inna bni min ahli, wahai Tuhanku, anakku daripada keluargaku. Maka Allah Ta'ala marah. Lalu Allah Ta'ala kata, innahu laysa min ahli, dia bukan daripada keluarga kamu. Menunjuk bahawa manusia ini rugi, menuju kepada kerugian dan kepada neraka. Tak kira lah siapa isteri Nabi kan, tak kira lah siapa anak Nabi kan, tak ikut Nabi, semua dibinasakan oleh Allah. Kita ni anak siapa? Kita ni anak Nabi kah? Anak tok guru, anak Nabi pun Allah Ta'ala binasakan. Anak ustaz tak apa, anak Nabi pun Allah binasakan. Isteri Nabi pun Allah Ta'ala binasakan. Itulah makna yang selamat. Illa alladhina amanu, orang yang beriman dengan Nabi Nuh, orang yang beriman dengan Nabi-Nabi, wa amilus salihat, dan beramal baik. Kita lihat sedikit lagi sejarah Nabi Lut alaihissalam.
Nabi Lut, dia berdakwah dan mengajak kaumnya supaya kembali kepada kehidupan yang normal, mengajak manusia beriman kepada Allah, meninggalkan amalan songsang, yang mana lelaki sama-sama lelaki dan perempuan sama-sama perempuan. Nabi Lut mengajak kaumnya bertahun-tahun, sehingga tidak mampu lagi Nabi Lut untuk mengajaknya. Di antara orang yang tidak menyokong Nabi Lut ialah isteri Nabi Lut sendiri. Apabila malaikat hadir ke rumah Nabi Lut untuk menceritakan kepada Nabi Lut supaya meninggalkan tempat ini kerana Allah Ta'ala nak balakan tempat, maka isteri Nabi Lut panggil pemuda-pemuda, orang-orang yang garang dan hebat di kalangan lelaki. Kamu nak tak seorang amanah remaja yang cantik dan lawa? Kalau kamu nak, pergilah ke rumah Nabi Lut. Itulah. Dan akhirnya yang mengikut Nabi Lut hanya 2 orang, iaitulah 2 orang anak perempuan Nabi Lut sahaja. Satu, kita faham bahawa tidak ada yang selamat di atas muka bumi ini dari dulu sehingga sekarang kecuali orang yang mengikut jejak langkah Nabi-Nabi. Satu. Jadi kita terpaksa mengikut apa yang disuruh oleh Nabi. Walaupun Nabi dah jauh daripada kita, tapi Allah Ta'ala apa kata Nabi meninggalkan ilmu pengetahuan. Nabi kata taraktu fikum amran, aku meninggalkan kepada kamu 2 perkara, 2 jenis ilmu. Ma in tamassaktum bihima, seandainya kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya, falan tadillu abada, maka kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitulah Al-Quran dan sunnah aku. Ilmu yang Allah Ta'ala turunkan ialah Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Maka kalau kita ikut, maka kita akan selamat sampai ke syurga. Kalau kita tidak ikut, maka tidak akan sampai ke syurga. Okey. Tadi kita lihat perjuangan Nabi Nuh dan perjuangan Nabi Lut. Walaupun manusia terlampau banyak di ketika itu, tetapi yang beriman hanya sedikit sahaja. Itu makna Allah Ta'ala sebut wa qalilan ma yu'minun, sedikit saja orang-orang yang beriman. Jadi kita kata orang Islam banyak, orang Islam banyak, tapi Allah Ta'ala kata wa qalilan ma yu'minun, sedikitlah orang yang beriman. Kita tak ada nak kata kepada siapa-siapa, tetapi kita nak bagi tahu bahawa Allah telah membahagikan manusia ini kepada 3 kelompok. Satu, Allah Ta'ala sebut di awal lagi, iaitulah zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Satu, orang yang bertakwa Allah Ta'ala sebut. Jadi Allah Ta'ala sebut allazina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, mendirikan sembahyang. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia mengeluarkan zakat, dia suka infak fi sabilillah, dia suka memberi derma dan kebaikan. Wallazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang yang beriman dengan Al-Quran dan kitab-kitab sebelum kamu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudan mir rabbihim, mereka inilah sahaja orang yang mendapat petunjuk
daripada Tuhan mereka. Makna kita nak supaya kita atas landasan muttaqin. Kerana orang yang muttaqin saja Allah Ta'ala sebut wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang berjaya. Tapi disebut sikit. Kumpulan yang kedua Allah Ta'ala sebut innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Golongan yang kedua ialah golongan yang kufur, golongan yang kafir jelas. Mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan menerima apa-apa dari Islam, sebab mereka tidak yakin dengan Islam. Sebab itu dikatakan mereka kufur. Innal ladzina kafaru. Yang ketiga ialah jenis-jenis munafik, orang-orang munafik. Na'udzubillah. Inilah 3 kelompok manusia. Jadi orang yang benar-benar beriman itu sikit, orang yang kafir itu banyak, dan orang yang munafik juga banyak. Tapi kita tak kenal siapa munafik, kecuali kita jaga supaya diri kita jangan terkena sifat-sifat nifaq, sifat-sifat munafik. Okey. Setelah kita sedar bahawa orang yang beriman itu sikit, Nabi bersabda kepada sahabat, apakah kamu pernah melihat kuda hitam yang ada tapuk putih di dahi? Sahabat menjawab, ya. Kuda hitam, berbulu hitam, seluruhnya hitam, ada tapuk putih di dahi. Nabi tanya, apa yang kamu faham? Sahabat menjawab, kata Allah dan Rasulullah yang mengetahui. Nabi berkata, yang berbulu hitam pada kuda yang hitam itu mewakili manusia yang masuk neraka. Yang berbulu putih di dahi itu yang mewakili manusia yang masuk syurga. Sikit sangat manusia yang masuk syurga. Ulama pernah sebut 1000 manusia seorang masuk syurga. 1000 manusia seorang masuk syurga. Jadi 1000 tu yang kafir ilmu, semua 1000 kafir masuk syurga, baru ada seorang yang masuk syurga. Yang masuk syurga tu pula ada yang masuk neraka dulu, kemudian setelah masuk neraka diproses, dibakar pasal dia jahat, akhirnya baru masuk syurga balik. Jadi berapa kekal sangat yang akan masuk syurga Allah Ta'ala. Kalaulah sekiranya kita tak berhati-hati di dalam kehidupannya. Kita hidup di atas dunia ini seolah-olahnya kita berjalan, atau kita berhenti di sebuah pokok untuk berteduh. Jadi apabila selesai kerja kita berhenti situ, mungkin makan, mungkin rehat sah, kita akan meneruskan perjalanan. Begitulah hidup kita ni. Atas dunia ni bukan tempat kehidupan. Kehidupan yang sebenar ialah di hari akhirat. Jadi untuk sampai kepada tempat kebahagiaan, maka kita perlu berhati-hati supaya kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, sama ada secara zahir atau secara batin. Maknanya kita mesti membersih kemanusiaan kita, atau membersih jiwa kita daripada sifat-sifat buruk, daripada sifat takabur, daripada sifat riya, daripada sifat ujub, daripada sifat hubbud dunia. Kalau kita kasih kepada dunia, makna kita tersesat dalam dunia. Sebab perjalanan kita sebenarnya ialah menuju ke akhirat. Jadi bukan untuk kita menunggu di atas dunia ini. Kalau kita cari macam mana pun,
dunia tetap akan meninggalkan kita. Bukan kita tidak boleh mencari dunia, kita bukan tidak boleh mencari harta benda. Islam menggalakkan kita infak, Islam menggalakkan kita mengeluarkan zakat, Islam menyuruh kita pergi kepada haji, Islam menyuruh kita membina masjid, jihad fi sabilillah. Semua memerlukan pengorbanan wang ringgit. Jadi maknanya cuma jadikan matlamat pencarian itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tersesat, karena siapa-siapa yang tersesat di dalam dunia maka tidak akan selamat. Kita akan mati. Bila kita akan mati, kita pun tak tahu, tapi kematian itu tetap. Dan apa yang perlu kita sedar ialah bagaimana cara kita nak mati. Kita nak mati dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mati dalam keadaan kita bersih daripada dosa. Kita nak mati akhir kalam kita la ilaha illallah. Sebab Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang akhir kalamnya, yang akhir yang dia cakap ialah la ilaha illallah, dia pasti akan masuk syurga. Dakhalal jannah, dia masuk syurga. Jadi kita nak mati dalam keadaan yang baik. Mati kalau boleh nak mati fi sabilillah. Kalau boleh kita nak mati dalam keadaan kita ribat. Ribat, pahala ribat. Ibadat kita setahun tak sama lagi dengan dia duk kerja tidur menunggu takut musuh masuk. Takut musuh masuk, dia duk tunggu sambil-sambil duk sembang, sambil-sambil duk wirid ke apa ke. Maknanya dengan kita ibadah setahun penuh boleh, mana pahala lebih dia daripada kita. Ini pahala ribat, menjaga sempadan, menjaga kubu-kubu daripada serangan musuh. Jadi kita nak supaya kita mati dalam keadaan baik, keadaan sembahyang dalam sujud. Sujud bukan kita nak bangga. Saat ni hebatlah kalau kita mati, orang duk sebut nama kita mati tengah azan. Nak buat apa? Kita bukan ada dah duk nak action lagi, tak ada. Jadi kita azan kerana Allah, tiba-tiba kita mati sambil azan. Kita sujud kepada Allah, tiba-tiba kita mati sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan. Itulah yang kita kena ingat. Kita sendirilah yang akan menyelamatkan diri kita sendiri daripada api neraka Allah. Siapakah yang akan menyelamatkan kita? Siapakah yang akan menyelamatkan kita? Allah Ta'ala kata, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kamu peliharalah diri kamu dan kamu peliharalah keluarga kamu daripada api neraka. Jadi maknanya kita kena memperbanyakkan amalan, dan kita mesti berhati-hati dalam mengikut jejak langkah para Nabi alaihi salatu wassalam. Kadang-kadang kita hidup atas dunia ni, kita tak peduli, tak jaga untuk diri kita. Semayang pun kita malas. Kadang-kadang kita buat, kadang-kadang tak. Baca Quran pun dan kebaikan yang lain pun kita malas. Tiba-tiba kita mati. Masa itulah nak keluar duit yang beribu-ribu. Untuk apa? Malam pertama kita buat arwah. Panggil orang makan. Banyak tu duit yang habis. Allah Ta'ala suruh infak semasa hidup, dia selepas mati baru suruh orang infak. Malam kedua, malam ketiga. Kemudian ada lagi baca Quran di kubur. Berbalah bomba, boleh ke tak boleh?
Yang sebenarnya Allah Ta'ala suruh macam lain, kita buat macam lain. Allah Ta'ala suruh kita jaga semasa kita hidup ni. Bukan Allah Ta'ala suruh orang jaga dengan harta kita. Kalaulah boleh melepas diri daripada api neraka dengan sebab suruh baca Quran 3 malam, dia bagi 7,000. Dia baca 7 malam bagi 10,000. Orang yang kaya tu nak bagi ayah dia masuk surga, boleh bagi 100,000. Kalau betul-betul boleh masuk ke syurga, dia akan tembus ayah dia, akan beri kepada siapa-siapa. Dia nak apa? Dia nak ayah dia masuk syurga. Bukan cara tu. Jadi apabila Allah Ta'ala suruh kita sendiri, maka kita kembali balik kepada illal ladzina amanu wa amilus solihat. Maknanya orang yang selamat ni orang yang beriman dan beramal soleh. Sekarang ni kita ni duduk dalam bulan Ramadan, bahagian pengampunan, bahagian kedua, Allah Ta'ala nak tabur pengampunan dan nak masuk bahagian itu minan nar. Allah Ta'ala nak bebas orang-orang yang berpuasa ni daripada api neraka. Yang jadi masalahnya, nama saya ni masuk ke dah, nama kita semua ni masuk ke dah, masuk ke tidak di dalam orang-orang yang mendapat maghfirah. Awaluhu rahmatun, Allah Ta'ala menaburkan rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, dan di tengahnya 10 ni maghfirah. Wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Akhirnya Allah Ta'ala akan membebaskan daripada api neraka. Cuma tu yang nak tanya, nama kita ada ke tak? Kita rasa okey, tapi mungkin kita banyak kesalahan-kesalahan yang kita tak sedar pun, yang Allah Ta'ala menolak amalan puasa kita. Jadi Nabi ada sebut, kamin sa'imin, banyaklah orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Tidak ada daripada puasanya melainkan dia dapat lapar dan dahaga, pahala tak ada. Pasal apa? Mungkin dia berpuasa, dia berbuka dengan haram, kata ulama. Mungkin dia berpuasa, tapi dia tidak meninggalkan perkara-perkara haram. Mulut dia tak puasa daripada maki haram orang. Telinga dia tak puasa daripada mendengar perkara-perkara yang haram. Kaki tangan dia tidak berpuasa daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tak berhajat untuk menerima puasa. Jadi Allah Ta'ala kata, Nabi kata, banyak sangatlah orang puasa, tak dapat apa-apa. Tu yang kita memang takut masuk kita. Tak tahulah, saya pun nak sebut macam mana, saya tak tahu. Kan ada cerita, ada hadis sahih. Satu hari Nabi panggil semua, kamu semua mari duduk dekat, aku nak cakap. Jadi gitulah, mari semua. Sahabat-sahabat pun duduk dekat. Nabi naik atas mimbar, jejak tangga pertama, pijak tangga pertama, Nabi kata amin. Pijak tangga kedua, Nabi kata amin. Pijak tangga ketiga, Nabi kata amin. Jadi apabila Nabi selesai berucap, dia turun. Sahabat-sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa yang kamu sebut kami tak pernah dengar. Dia kata, di ketika aku naik tangga yang pertama tadi, Jibril kata kepada aku, rugilah orang-orang yang berpuasa, yang rugilah seseorang yang datang kepadanya puasa tetapi tidak diampun oleh Allah dosanya. Allah Ta'ala tak ampun. Rugi. Nabi kata amin, memang rugi. Jadi kita memang tu, kita rasa kita kemuliaan, kita duduk dalam bulan yang mulia, bulan yang diredai oleh Allah, bulan yang digandakan balasan amal, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang diturunkan Al-Quran, dan di waktu itu juga ada Lailatul Qadar. Yang kita nak cari Lailatul Qadar,
betul ke kita nak cari? Itu pun satu masalah juga. Kita nak tanya apa peningkatan amal yang kita buat, apa tingkatan kita meningkatkan amal kita daripada awal, bahagian kedua dan seterusnya. Kita nak lajak untuk bahagian yang ketiga, apa yang kita telah buat. Susah juga nak jawab. Jadi kita ni lemah ialah sembahyang berjemaah tu sendiri. Allah Ta'ala janjikan sembahyang jemaah 27 kali ganda, dan Allah Ta'ala akan bayar 70 kali ganda lagi dalam bulan puasa ni. Kalau dalam bulan kata bulan puasa ni sembahyang seorang, Allah Ta'ala bagi 70. Jadi kalau dia sembahyang berjemaah, Allah akan bayar kepada dia 1890 kali ganda pahala besarnya. Itu sembahyang jemaah. Kalau sembahyang seorang, dia hanya dapat 70 kali ganda pahala. Allah Ta'ala suruh kita, warka'u ma'ar raki'in, rokoklah kamu bersama-sama orang yang rokok. Allah Ta'ala suruh sembahyang berjemaah. Nabi pun suruh sembahyang berjemaah. Nabi kata, Nabi kata, salatul jamaah afdal min salatul fardhi bisab'in wa 20 darajah. Sembahyang berjemaah ini lebih baik daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darjat. Maknanya Nabi suruh kita sembahyang jemaah. Kita tak peduli kita sembahyang seorang juga. Sembahyang seorang diri ini maknanya ketika uzur sahaja. Lain tu Allah Ta'ala suruh kita sembahyang berjemaah. Suruh sembahyang berjemaah. Tapi kita lalai. Kemudian apa lagi yang kita nak tingkatkan amal untuk mendapat ganjaran yang besar dalam bulan Ramadan? Ialah kalau orang sebut selalu pun bak sedekah, bak infak fi sabilillah. Orang sebut, mana-mana orang ustaz pun sebut. Yang sebenarnya Allah yang menyebut, yang sebenarnya Allah yang menyebut, Allah Ta'ala yang menyebut kita, yang suruh kita infak. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu fi sabilillah, anfiqu fi sabilillah min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wahai orang yang beriman, infaklah kamu sebelum datang kepada kamu mati. Fayaqula rabbi, lalu dia berkata apabila dah nazar nampak dah, lalu dia berkata, wahai Tuhanku, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah sekiranya engkau lewatkan aku sedikit, fa asaddaqanna, maka aku nak bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku nak jadi orang yang baik. Kita ni apabila kita mati baru tahu kelebihan sedekah. Yang kita nak buat kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita ialah kita nak bersedekah. Inilah kelebihan infak Allah Ta'ala suruh. Jadi kalaulah sekiranya sebenarnya daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberi ganjaran yang besar sehingga 700 kali ganda dan beribu-ribu kali ganda, dan Allah Ta'ala memberi jaminan untuk memberi syurga. Kalau kita nak dapat pengampunan tu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran terang-terang, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu untuk mendapat pengampunan Tuhan. Sekarang ni Allah Ta'ala nak beri pengampunan, cepat-cepatlah untuk mendapat pengampunan. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan syurga yang 7 tala langit 7 tala bumi luasnya. Wa iddasil muttaqin, yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang yang muttaqin. Yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa dia orang yang bertakwa? Allazina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang yang infak hartanya di ketika senang dan susah. Inilah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita ni nak jadi hamba Allah yang baik. Sesungguhnya harta benda yang kita cari ini apabila kita mati, maka kita akan tinggal. Kita sedang mencari apa yang kita akan tinggal. Kita tidak mencari apa yang kita akan bawa bersama apabila kita sampai ke alam kubur. Rumah yang besar kita tak bawa, kereta yang besar kita tak bawa, duit dalam bank, saham-saham kita tak bawa. Semua kita bagi ke orang.
Kalau kita ada isteri yang pertama dah mati dah, kita kahwin isteri yang kedua. Apabila esok kita tiba-tiba duduk tak lama kita accident mati, anak-anak kita kata makcik duduklah rumah tu. Selagi makcik nak duduk, kami ada rumah dah, makcik tolong jagalah rumah ni. Lalu tiba-tiba ada jodoh makcik tu, bini kita lah, ada jodoh, dia kahwin dengan orang lain yang duduk rumah besar kita, orang lain yang duduk bawa kereta kita. Kita ni, itulah satu, kita mencari benda yang kita nak tinggal. Lain kita carilah perkara yang kita akan bawa bersama, iaitulah amal soleh. Illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq, dan pesan memesan dengan kebenaran, pesan memesan supaya ajak manusia kembali kepada Rasulullah, kembali kepada Allah, kembali kepada agama Allah. Wa tawasaw bis sabri, dan pesan memesan dengan kesabaran. Sekadar itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jadi saya ada tuan derma tu dah faham semua dah. Siapa-siapa yang nak buat wakaf ada, sekali lagi boleh satu wakaf RM50. Siapa-siapa yang nak derma gitu, ataupun siapa-siapa yang nak bagi duit zakat, ataupun ada faedah bank yang lebih, tolong kira masuk dalam akaun sekolah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dan dapat pahala, sebab kita telah menolak perkara haram. Jadi benda yang kita tak boleh makan, kita bagi kepada tempat-tempat yang sepatutnya. Sekadar itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi.